أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يتركه بخير يا رحمن. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربي يسر ولا تعسر وتمم الخير. أما بعد. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita merafakkan setinggi-tinggi syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat dan limpah kurnianya Allah Subhanahu wa taala bagi pada kita kesempatan dan juga ruang waktu untuk kita sama-sama dapat berkumpul, sama-sama kita dapat meneruskan pengajian kitab yang agung ini, iaitu kitab Ta'limul Muta'allim Tariqat Ta'allum, kitab yang mana membicarakan tentang adab, di mana adab ini suatu perkara yang sangat penting bagi kita sebagai seorang penuntut ilmu. Jadi tuan-tuan, di antara kisah-kisah adab yang boleh kita kongsikan, saya tak pernah jemu nak kongsikan antara kisah-kisah contoh-contoh tauladan, ya, pengamalan adab para ulama kita daripada zaman salafus salih, yang sehingga ulama-ulama kita yang terkini, supaya apa tuan-tuan? Supaya jadi iktibar, kan? Jadi panduan kepada kita supaya kita mencontohi adab-adab pengamalan, ya, sikap dan peribadi mereka yang mulia. Kerana ramai yang di kalangan manusia sekarang ni yang dia datang nak menuntut ilmu saja. Dia hanya nak mencari ilmu tapi dia meninggalkan adab, kan? Sedangkan kata ulama, al-adab qabla at-talab, adab itu sebelum kita menuntut ilmu. Jadi sebab itulah kita nak mengaji kitab ni dan kemudian kita nak kongsikan juga. Sebab bila kita belajar kitab adab ni tuan, lepas kita belajar bukan sekadar kita tahu saja, tetapi kita nak amalkan, biar ilmu tu masuk dalam jiwa dan kemudian jiwa tu dia akan diterangi dengan nurul ilm, cahaya yang dicampakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi sesuatu yang bermakna dalam jiwa. Sebab tu kata Said Muhammad Nakib Al-Atas, kata makna bagi ilmu ini adalah sesuatu yang menyampaikan jiwa kepada makna. Bila jiwa menangkap sesuatu makna daripada ilmu tersebut, jiwa memahami satu makna daripada ilmu, ya, maka barulah dia menjadi ilmu, supaya dia menjadi satu untuk diamalkan, ya, menjadi sesuatu yang diamalkan. Kerana tu tuan-tuan, saya nak kongsi satu kisah sebelum kita mulakan pengajian kita. Kisah ini diceritakan oleh guru kami, ya, iaitu kisah seorang ulama sufi, seorang ulama alim, ya, yang mahir dalam bidang sufi tasawuf, ya. Dia masuk dalam tarikat ataupun kumpulan kerohanian Junaid Al-Baghdadi. Ni Al-Imam Junaid Al-Baghdadi ni imam yang orang kata rujukan utama, ya, dalam subjek ataupun pengajian kitab-kitab tasawuf. Jadi nama ulama ni iaitu Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani. Dia ni berasal daripada Gilan, ya, Gilan ni terletak di negeri Parsi. Jadi dinisbahkan kepada tempat asal dia disebut Gilani. Cuma di dalam bahasa Arab dia tidak ada huruf untuk nak membunyikan huruf ga tu, ya. Jadi ditukar Gilani jadi Jailani, Abdul Karim Jailani, ya, Abdul Karim Jailani. Sama juga macam dialek Mesir tu, tuan. Lahjah Amiyah, dialek Pasar Mesir,
Dia menukarkan huruf jim kepada huruf gam. Huruf jim kepada huruf gam. Contohnya apa? Masjid. Kita ni sebut masjid lah kan, maknanya masjid itu perkataan Arab. Orang Arab Mesir dia sebut masjid. Masjid. Apa lagi? Contoh rajul, rajulun, lelaki. Kan kita belajar bahasa Arab, rajulun, lelaki. Tukar kepada ga, ragul. Orang Arab sebut sana, ya ragul. Kita kalau tak biasa, nak ragul siapa ni? Itu dia punya dialek dia, ya. Contoh perkataan huruf qaf ditukar kepada huruf alif, ya. Huruf qaf tukar kepada huruf alif. Contohnya apa kita kata? Qum, bangun, qum. Ditukar kepada huruf alif, bangun, ya. Huruf za, ya, za yang tebal tu kan, ta, za. Huruf za ditukar kepada huruf dad. Rafain, salatu dhuhr, salatu zuhr, ditukar kepada dad, salatu dhuhr. Itu dia punya dialek dia lah. Kalau macam dialek Arab Saudi lain pula. Biasa kita pergi ni kan, pergi buat umrah, pergi haji, kena belajar juga sikit tuan. Kena belajar juga bahasa Arab sana. Macam dialek Saudi ditukarkan huruf qaf kepada huruf ga. Minta maaf, itu dialek Yaman, dialek Yaman. Huruf qaf kepada huruf ga. Saudi huruf, saya tak pasti Saudi huruf qaf kepada huruf jim ke macam mana, saya tak ingat dah. Tapi maksudnya dia ada huruf-huruf tertentu ditukarkan. Sama juga macam Syekh Abdul Qadir Gilani, ditukarkan kepada bahasa Arab Jilani, Syekh Abdul Qadir Jilani. Ini ulama sufi, bermazhab dengan mazhab Hanafi, ya, lahir lebih kurang pada abad ke-11 Masihi, tahun 1078 Masihi, lebih kurang tahun 400 lebih Hijriah. Beliau ni digelar dengan Muhyiddin, ya, Muhyiddin, orang yang menghidupkan kembali agama Islam. Maksud menghidupkan kembali bukan dia ni diutus sebagai nabi, tak. Dia digelar dengan Muhyiddin, orang yang menghidupkan kembali agama. Kenapa? Kerana dia ni guru, syekh kepada ramai pemimpin, ya, ulama-ulama yang hebat pada masa-masa yang seterusnya. Antaranya Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, ini anak murid kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini antara seorang sultan pimpinan yang berjaya, ya, menewaskan tentera Kristian di dalam perang salib. Ini anak murid kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau tuan, Syekh Abdul Qadir Jailani ni bersuluk maksudnya mengasingkan diri, ya, selama 25 tahun di tengah gurun di negeri Iraq pada masa tersebut. Lepas mengaji, belajar kitab tasawuf, belajar fiqh, belajar akidah, kemudian bersuluk seorang diri, ya, duduk tengah-tengah padang pasir di negeri Iraq sana selama 25 tahun. Ini ulama yang masya-Allah, ya, ulama sufi yang mengasingkan diri daripada keduniaan. Tapi lepas bersuluk tuan-tuan, dia bukan bersuluk selama-lamanya, tak. Dia balik semula ke Baghdad, ya, balik semula ke tempat asal dia untuk dia nak mengajar, dia nak menyampaikan ilmu kepada masyarakat. Dah habis bersuluk, ya, kemudian kena pula pergi berdakwah kepada orang. Ni tuan-tuan, kita ni kalau kita ada jiwa da'i, seorang pendakwah, kita kena ada satu perasaan untuk kita mengasingkan diri daripada orang. Ada satu tempoh dia, ya, ada masa yang kita kena asingkan diri, duduk seorang-seorang, ya, kita mencari kebenaran yang kita rasakan inilah kebenaran kepada kita. Setelah kita menemui kebenaran tersebut, barulah kita bersedia untuk menyampaikan dakwah kepada masyarakat. Kita tengok contoh Nabi Ibrahim, kan? Nabi Ibrahim suluk tu, tanya siapa yang menciptakan matahari, siapa yang menciptakan bulan, kan? Nabi Ibrahim bertanya dengan diri dia sendiri, sehingga akhirnya Allah Ta'ala memutuskan wahyu membenarkan bahawa ada Tuhan yang menciptakan matahari dan Tuhan yang menciptakan bulan. Nabi Musa AS, kan, lepas bergaduh-gaduh, kononnya nak meneraikan pergaduhan di antara dua lelaki Bani Israel, kemudian Nabi Musa terbunuh, kan, dan kemudian lari meninggalkan Mesir. Dalam pelarian tu Nabi Musa mencari dirinya sendiri, ya, kemudian dia menemui Tuhan, ya, kemudian Allah utuskan wahyu kepada dia, balik semula ke Mesir, sampaikan Islam, sampaikan ajaran daripada Allah SWT. Nabi Muhammad, sebelum Nabi Muhammad diutuskan kepada kaum Quraisy di Mekah, Nabi buat apa tuan-tuan? Nabi beruzlah, kan? Duduk di Gua Hira
selama 30 hari. Kan? 30 hari ke? Lama juga tak? Lama juga, bukan 30 hari. Maksudnya, apabila kita nak menyampaikan suatu kebenaran, jangan kita lepas belajar terus je. Ini bukan adab ataupun amalan yang ditunjukkan oleh para ulama, para anbiya terdahulu. Bersuluk dahulu. Cari makna diri. Apa tujuan kita hidup di dunia? Bila kita dah bersuluk, kita dah faham, kita tahu apa masalah yang berlaku di masyarakat kita, pada masyarakat kita. Saya belajar di Mesir 8 tahun, tuan-tuan. 8 tahun, maknanya mungkinlah kita banyak main juga. Kita ni bukan rajin sangat belajar. Tapi kita duduk jauh daripada tanah air, kita melihat apa yang berlaku di tanah air. Kita tahu, okey, ini apa masalah dia, ini apa yang tak kena. Walaupun mungkin kita tak berada dalam realiti, kan? Tapi kadang-kadang orang bagi perumpamaan, tak? Kalau benda tu dekat dengan mata kita, kita tak nampak, kan? Tapi kalau kita duduk, benda tu berada pada jarak yang sesuai daripada mata kita, kita boleh tengok daripada keseluruhan, kan? Tengok sekeliling, kita tahu, okey, sini tak kena dia, sini apa punca dia. Jadi sama juga macam pengalaman saya jugalah di Mesir. Maknanya kita tengok, okey, masyarakat ni apa yang menyebabkan kerosakan adab di kalangan masyarakat. Kenapa pendidikan kita tidak melahirkan para ulama, para hufaz, para ustaz, para cendekiawan yang betul-betul memahami ajaran Islam dengan baik? Kenapa kita tidak melahirkan pelajar-pelajar yang betul-betul menjaga adab dengan guru, menjaga adab dengan pemimpin, menjaga adab dengan Allah Subhanahu Wa Taala, menjaga adab ketika menjadi pemimpin? Kenapa, tuan-tuan? Kerana kita meninggalkan adab. Jadi benda itulah yang kita kena lihat. Sama juga dengan Syekh Abdul Qadir Jailani mengambil masa 25 tahun untuk bersuluk, mencari makna diri, kemudian barulah terjun ke dalam masyarakat. Jadi setelah beliau balik ke Baghdad, ni ulama sufi, tuan-tuan, dia tak tinggalkan dunia. Dunia ni laisa fi qulubina lakin fi aidina. Dunia ni bukan dalam hati kami, tetapi di genggaman kami. Maksudnya kita boleh nak lepaskan bila-bila masa saja. Kita boleh pegang, kemudian kita boleh lepaskan. Itu dunia yang berada di tangan kita. Bukan kita tak perlu kepada dunia, perlu juga kepada dunia, kan? Tapi dunia ni tidak masuk dalam hati. Dia cuma berada dan bermain-main di tangan kita sahaja, kan? Syekh Abdul Qadir Jailani, tuan-tuan, kahwin dengan 4 orang isteri. Umur 50-an balik ke Baghdad, boleh kahwin 4 orang isteri. Anak dia 49 orang. 27 lelaki, 22 perempuan. Mana tuan-tuan tak lewat lagi lah. Umur 49, 48 ada peluang lagi. Jadi ini maksudnya bukan kita nak kejar dunia, kalau kata dia nak kejar nafsu ke apa ke, dia kahwin awal lagi, kan? Umur 25, 24 tu dah kahwin dah. Umur 50 kahwin, dapat anak 49 orang. Subhanallah. Ini rezeki daripada Allah, kan? Maksudnya Allah pelihara dia, Allah nak dia ni ada keluarga dan zuriat yang banyak supaya apa? Supaya ilmu dia kekal, kan? Ilmu dia, adab dia, amal dia, tauladan dia akan menjadi contoh kepada generasi yang seterusnya. Bukan sesahaja kita nak ramaikan anak, tak. Kadang-kadang kita ni nak ramai juga anak, susun rapat, tak. Akhirnya seorang jadi penagih dadah, seorang mak rempit, seorang basikal ajar. Kualiti tak ada, tak jadi juga, kan? Sebab tu kita kena amalkan juga penjarakan tu supaya apa? Supaya kita dapat melahirkan, membentuk anak-anak kita sebagai sebagai seorang anak yang baik, yang soleh, mendapat perhatian yang secukupnya. Jadi itu Syekh Abdul Qadir Jailani kahwin 4, tuan-tuan, anak 49 orang. Syekh Abdul Qadir Jailani ni, masya-Allah, tuan-tuan, dia ni seorang yang ulama sufi dan selalu tidak pernah meninggalkan ibadat, bermunajat kepada Allah Subhanahu Taala. Sehinggalah satu malam, sehingga satu malam sedang beribadat, bertahajud, berzikir kepada Allah, tiba-tiba ternampak satu cahaya yang terang di hadapan mimbar. Dia duduk di surau dia, masjid dia ada mimbar. Kemudian tengah berzikir, muncul satu cahaya yang terang. Kemudian cahaya ni dikeluarkan suara dia. Dia kata apa? Wahai Tuan Syekh, aku ini Tuhan. Dia kata cahaya ni, Ana Rabbukumul A'la. Aku ni Tuhan kamu yang agung. Hari ini, malam ini, kamu boleh melakukan apa sahaja. Aku telah membebaskan kamu daripada tanggungjawab taklifan sebagai seorang manusia, khalifah di atas muka bumi. Aku menghalalkan apa yang telah aku haramkan ke atas kamu sebelum ni. Maknanya kamu nak berzina, nak judi, nak minum arak, nak tinggalkan solat, tinggalkan syariat, boleh. Ikut suka kamu. Aku dah bebaskan kamu. Aku dah membebaskan taklifan, tanggungjawab daripada kamu.
Syekh Abdul Qadir Jailani tuan-tuan, dia terkejut. Lama terkejut, dia fikir, dia kata ini bukan Tuhan. Kenapa? Kerana syariat Muhammad tidak boleh dibatalkan oleh mana-mana seruan, mana-mana kenyataan daripada orang-orang yang selain daripada Nabi Muhammad sendiri. Selagi mana Nabi Muhammad tak bagi tahu bahawa kamu, aku batalkan syariat aku ini, syariat Islam hari ini, itu selagi itulah syariat Islam berjalan sehingga ke akhir kiamat. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani tahu, dia kata ini bukan Tuhan, ini bukan suara wakil ataupun malaikat, wakil daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya Syekh Abdul Qadir Jailani baca lafaz at-ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya Allah, aku melindung daripada syaitan yang direjam. Akhirnya cahaya itu terbakar tuan-tuan. Cahaya tadi yang menyala tadi, yang katanya mengaku aku ni Tuhan, terbakar. Kemudian kata suara ni, dia kata sesungguhnya aku iblis. Aku telah berjaya menggoda ramai orang sebelum daripada kamu, tetapi tipu daya aku tidak berjaya menembusi hati dan kepercayaan kamu. Masya Allah tuan-tuan. Ini teguhnya iman dan akidah yang ditunjukkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini bahaya juga tuan-tuan, kan? Sekarang ni timbul ilmu apa panggil, dibahagi pula kepada dua, ilmu syariat dan ilmu makrifat. Ilmu makrifat kata ustaz bawa ilmu syariat baru. Ilmu kulit kita isi dah. Semayang pakai niat je. Ustaz kena semayang lagi, saya tak ada. Semayang Jumaat, tak perlulah semayang Jumaat. Buat apa semayang Jumaat? Kami semayang atas langit sana. Khutbah atas langit. Ini orang yang ditipu oleh ilmu-ilmu yang ditipu daya oleh syaitan. Sebab itu seorang ulama tasawuf ke, ulama sufi ke, dia tidak akan tinggalkan syariat. Siapa yang kata dia belajar ilmu makrifat, dah kenal Allah, kemudian ditinggalkan syariat, maknanya dia orang yang sesat. Senang cerita tuan-tuan. Nabi yang hebat tu pun Nabi semayang sampai bengkak kaki. Dia tak payah semayang, hebat pada Nabi lagi. Terus pergi naik langit. Masya Allah tuan-tuan. Jadi kita jangan tertipu dengan orang macam-macam ni. Alasan tak semayang sebab apa? Sebab tak dapat khusyuk, kan? Tak dapat khusyuk, tak payah semayang lah. Itu tak betul tuan-tuan, kan? Kena semayang. Syariat tak boleh kita tinggalkan. Sama juga datang majlis ilmu, walaupun tak ikhlas, datang juga. Semayang pun sama, tak ikhlas pun kena buat juga, Sebab ini taklifan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kisah adab yang saya nak kongsi tuan-tuan tentang Syekh Abdul Qadir Jailani ni. Ada satu hari Syekh Abdul Qadir Jailani ni, dia ada 2-3 orang murid yang betul-betul belajar dengan dia di rumah dia. Dan kemudian ada seorang ni, dia memang busuk hati sungguh, dengki sungguh dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Tak puas hati, memang dibenci sungguh dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Sehingga kan dia nak tengok apa kelemahan dan keburukan yang ada pada batang tubuh Syekh Abdul Qadir. Dia korek lubang pada dinding rumah Syekh Abdul Qadir Jailani, sampai lubang tu tembus, dapat tengok apa yang Syekh buat dalam rumah dia, dalam bilik dia. Tengok daripada lubang, dia tengok Syekh Abdul Qadir ni tengah makan dengan anak-anak murid dia. Depan dia ada ayam. Syekh Abdul Qadir ni dia suka ayam. Dia ambil sebahagian ayam, makan sebahagian yang tak habis lagi tu dia letak pada pinggan anak murid dia. Dia kata, ni bahagian kamu. Anak murid makan bahagian yang tinggal tu, bahagian yang lebihan tu. Syekh Abdul Qadir ambil lagi ayam yang lain, makan separuh lagi bagi pada anak murid yang lain. Yang intai tadi, yang tukang tilik tadi kata, ini boleh buat cerita ni. Dia pun pergi kampung. Dia kata, siapa yang ada anak dia belajar dengan Syekh Abdul Qadir? Siapa yang ada hantar anak dia? Orang pun kata, saya. Kamu tahu tak apa yang Syekh Abdul Qadir buat kepada anak kamu? Syekh Abdul Qadir dilayan anak kamu macam hamba. Dilayan anak kamu macam kucing. Dia ambil makanan dia, makanan yang elok, makanan yang lengkap, dia ambil, dimakan separuh, dan kemudian dibagi separuh lagi pada anak-anak kamu. Anak kamu jadi macam kucing. Orang pun marah tuan-tuan. Pergi rumah Syekh Abdul Qadir Jailani, tanya, wahai tuan guru, wahai tuan Syekh, kami dengar cerita kamu layan anak kami ni macam pembantu, macam orang gaji. Kamu bagi lebihan makanan kepada anak kami. Kami hantar anak kami kepada kamu untuk nak jadi alim. Bentuk dia supaya jadi ulama, bukan suruh jadi hamba kepada kamu. Bayar yuran mahal-mahal, kamu layan anak kami macam ni.
Bayar 300 ni sebulan ni. Mana? Syekh Abdul Qadir dia kata apa tuan-tuan? Dia kata, tak apalah, ambil lah anak kamu, bawa balik. Tak payah belajar dengan saya. Dia pun tarik anak dia, bawa balik. Tengah jalan, ya. Kemudian musafir tengah jalan kan. Musafir, kemudian ayah dia ni, anak dia tadi tengok ayah dia tengah sembahyang solat jamaah, ada sedikit masyakkah, kesilapan. Anak tadi tegur ayah dia, kata, ayah tak betul cara ni. Saya belajar dengan tuan guru saya, kata macam gini cara nak buat solat jamaah apa semua. Ayah dia tengok, Masya Allah, rupanya anak saya dah jadi alim dah jadi orang hebat dah, boleh jawab masalah-masalah fiqh, ya. Bila dia tengok macam tu, dia kata, sebenarnya anak saya ni dah ada ilmu dah. Maksudnya berjaya didikan Syekh Abdul Qadir Jalani. Dia pun tarik anak dia, jom kita balik semula lah, ayah nak hantar kamu balik. Sampai rumah Syekh Abdul Qadir Jalani, dia kata, Tuan Syekh, saya minta maaf, rupa-rupanya saya dapati anak saya ni seorang yang alim, ya. Dia boleh menjawab masalah-masalah yang berlaku dan ketika mana saya sedang solat tadi. Tuan Syekh, tolong didik anak saya balik, terima anak saya balik. Kata Syekh Abdul Qadir Jalani, saya memang nak terima kamu, tapi hakikatnya Allah telah menutup hati anak kamu daripada ilmu. Allah telah menutup futuh, ya, cahaya pembukaan ilmu dalam hati anak-anak kamu. Anak kamu tak boleh belajar dengan saya, ya. Kenapa? Disebabkan biadabnya kamu dengan saya. Masya Allah tuan-tuan, ini adab seorang ayah kepada guru, ya. Bila dibiadab kepada gurunya, maka diharamkan ilmu kepada anaknya. Anak jadi bodoh terus, kan? Sebab apa? Sebab biadabnya ayah dan ibu kepada guru tadi. Ini Syekhun Fattah, guru yang memberikan jalan pembukaan, ya. Guru yang memberikan irsyad kepada murid ni untuk nak sampaikan ilmu, nak ajarkan adab, nak bentuk jadi manusia yang baik. Akhirnya ayah datang, ayah serang, ya, ayah kutuk dia. Diharamkan ilmu, diharamkan adab kepada anak murid tadi. Jadi bodoh terus anak murid tadi. Ni tuan-tuan, ya. Kadang-kadang kita kena belajar juga, ya. Adabul walidain bimuallimihi. Adab seorang ibu bapa terhadap guru-guru anaknya. Ini yang kurang tuan-tuan. Dulu, sebelum PKP dulu, kan ada viral video seorang guru kafar dipaksa merangkak dalam kelas depan anak murid dia tuan-tuan. Kita boleh tengok dulu hati tu. Ini sikap apa ni? Seorang ibu ayah macam mana ni? Perempuan tu, ya, siap, dia datang kemudian marah, ya, beletih, kemudian rakam lagi perbuatan guru tu merangkap sepanjang kelas. Akhirnya ada anak murid datang, kan? Anak murid tak sanggup tengok, ya, guru dia tu dihina macam tu, ikutlah 2-3 orang belakang. Ini ke sistem pendidikan yang kita nak serahkan kepada anak-anak kita? Maksudnya bukan salah sistem saja, kita sendiri sebagai masyarakat, kan? Kita sendiri sebagai ibu dan bapa, sebagai seorang datuk, apa pandangan dan sikap kita terhadap guru? Sebab tu kena bersangka baik dengan guru tuan-tuan, ya. Kerana bersikap buruk dengan Syekh Abdul Qadir Jalani, anak dia diharamkan ilmu, diharamkan adab. Kadang-kadang kita hantar anak kita sekolah, tujuan kenapa? Kerana nak dapat ilmu, nak dapat keputusan yang baik, ya. Bukan nak bentuk adab. Sepatutnya kita hantar anak kita untuk bentukkan adab dulu, dapatkan adab dulu, kan? Bila dah ada adab, dia berkhidmat dengan guru, menyenangkan hati guru, menjaga adab dengan ilmu, insya-Allah tuan-tuan, berkat ilmunya. Seorang qadi daripada negeri Kedah, saya tak ingat nama dia, dicerita oleh tuan guru Haji lah, ya. Dia cerita, kata qadi ni belajar di Masjidil Haram, belajar dengan Syekh Ali Al-Maliki, seorang ulama nahwu, seorang ulama kabir dalam pengajian nahwu bahasa Arab. Belajar dengan Syekh Ali Al-Maliki tuan-tuan, dia masalah dia lambat untuk nak memahami pelajaran. Dia slow learner orang kata, kan, lambat nak belajar, ya. Tapi tuan-tuan, satu amalan yang dia takkan tinggalkan dengan guru dia, apa khidmat dia kepada guru dia, bila guru datang depan pintu Masjidil Haram, dia akan mintakan kitab, dia akan bawa payung guru, dan kemudian dibawa selipar guru, yang bawa sampai masuk ke dalam. Itu amalan yang dilakukan setiap kali Syekh Ali Al-Maliki datang ke Masjidil Haram, ya. Sampai ke dalam majlis, letak elok-elok, susun elok-elok, kasut guru susun elok-elok, ya. Kemudian letakkan kitab di atas meja guru, kemudian belajar macam biasa, walaupun lambat. Tuan-tuan,
Pelajar yang lambat ni balik ke Malaysia, akhirnya jadi qadi. Ni kata Tok Guru, Tuan Guru Hajilah, dia kata apa? Kerana berkatnya adab dengan pelajar tadi terhadap gurunya. Kerana barakah ilmu tersebut. Sebab tu kalau kita ada anak kita yang lambat, yang keputusan pemeriksaannya tidak cemerlang, jangan kecewa. Nasihatkan anak kita supaya berkhidmat kepada guru. Kata kepada anak kita, kamu tolonglah guru kamu. Senangkan hati guru kamu. Jangan kecewakan hati guru kamu. Bagi khidmat kepada dia. InsyaAllah bila guru tadi senang dengan pelajarnya, ilmu tersebut akan berkat. Berapa ramai tuan yang pelajarnya yang boleh berkhidmat kepada guru sampai tahap macam ni, kan? Kita kalau boleh nak sampai tahap macam tu, kita nak fahamkan bahawa betapa pentingnya pengamalan adab sebelum kita nak belajar ilmu. Sebab itu tuan-tuan, Syekh Abdul Qadir Jailani ni masya-Allah, seorang ulama yang sangat hebat sehingga berjaya mendidik dan mentarbiah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Ini seorang pemimpin yang akhirnya berjaya membuka kota Konstantinopel. Bukan, minta maaf silap. Itu Sultan Muhammad Fatih, kan? Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ni berjaya dalam peperangan Perang Salib. Minta maaf tuan-tuan. Baik. Baitul Maqdis. Masya-Allah, Baitul Maqdis. Kita masuk dalam pengajian kitab kita. Kita masih lagi dalam bab 2, faslu fi niyati fi hali ta'allum, niat ketika menuntut ilmu. Qala al-musannifu rahimahullah subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumikum fid darain amin. Jadi tuan-tuan, kita membicarakan dalam bab niat yang berkata pengarang pada kitab Ta'lim Muta'allim Al-Imam Muhammad Ibn Al-Hasan Al-Syaibani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala pernah berkata, sekiranya semua manusia itu adalah hamba abdi bagiku, nescaya aku bebaskan mereka dan aku tidak menguasai mereka. Dan siapa yang dapat merasai kelazatan ilmu dan beramal dengannya, amat sedikit teringin dengan apa yang ada pada orang. Ni tuan-tuan. Jadi kata beliau, kata Imam Muhammad Ibn Hasan Al-Syaibani. Saya pernah cerita dulu tuan. Imam Muhammad bin Hasan Al-Syaibani seorang alim yang hebat, yang besar dan badannya pun besar. Badannya gemuk. Satu hari datang Al-Imam Sufyan Al-Thawri datang kepada dia. Jumpa Al-Imam Muhammad bin Hasan Al-Syaibani, kata, "Ma hadzal thamin?" Ni apa ni, gemuk ni? Alim apa gemuk, badan besar macam ni? Apa kata dia? Dia jawab, "Hadza bisababin farahi bil Islam." Aku gemuk ni kenapa? Kerana gembira aku dengan nikmat Islam. Gembira aku dengan nikmat agama Allah, Aku mensyukuri nikmat Allah, akhirnya badan aku jadi besar, kan? Makanan datang depan kita tuan-tuan. Takkan kita nak tolak. Dalam Facebook dulu ada seorang pakcik, dia kongsi cerita dia. Orang muda tanya kepada dia, umur 79, sihat lagi, datang surau masjid elok je, boleh naik motor, boleh jalan kaki, boleh kebun dan sebagainya. Orang tanya, apa petua pakcik ni, boleh sihat macam ni? Saya, apa yang ada depan saya makan je. Mana ada pantang-pantang ni? Sebab apa? Sebab ni nikmat Allah. Saya makan apa yang ada depan saya. Alhamdulillah saya boleh sihat macam ni. Itu petua dia tuan-tuan. Saya sebelum PKP dulu berat saya 97 kg. Lepas PKP tamat itu dalam bulan 6 kan. Timbang tengok 97 kg. Nak dekat 100 dah. Lama tak jumpa kawan. Kawan tegur, kenapa bulat sangat ni? Dah besar sangat badan ni. Tak tahu kenapa tuan-tuan. Dia cakap tu, saya terasa hati sungguh. Terasa hati, balik tu kata, kena buat sesuatu lah. Akhirnya mula daripada hari tu, saya mula daripada bulan 7. Start daripada bulan 7, jaga makan, exercise, memang disiplin betul insya-Allah. Alhamdulillah tuan. Sekarang ni berat saya dah 84.3 dah tadi. 84.3. Alhamdulillah 12 kg tu pun. Pagi petang exercise. Setiap pagi dan petang saya akan berlari lah di padang puluh. Dari padang puluh. Kemudian makanan, ni bab yang paling penting tuan. 80% datangnya daripada pemakanan kita. Dan semua penyakit berpunca asal daripada mana tuan? Daripada perut kita lah, Daripada kita, amalan kita yang tidak menjaga pemakanan,
Dulu kita macam-macam makan, gulanya, garamnya, karbohidratnya, nasi dan sebagainya. Waktu malam kita makan, ya. Bila kita berpantang ni, ya, sehari saya tuan-tuan pernah makan telur je. Pagi telur 2 biji, tengah hari 3 biji, malam 2 biji. Saya buat 3 hari tu. Memang cepat turun. Hari keempat saya rasa nak muntah lah, tak tahan, ya. Orang Melayu kena makan nasi juga, tak boleh tinggal nasi. Dulu pun saya pernah buat juga, makan rambutan saja boleh juga tuan-tuan, kan? Sekarang ni musim rambutan, 2 hari makan rambutan. Dan rambutan ni memang elok, kalori dia rendah dan kemudian dia boleh tahan lapar. Saya makan pagi, makan sebelum maghrib, ya, esok pun sama juga, waktu yang sama juga. Hari ketiga makan nasi tuan-tuan. Kena makan nasi. Macam-macam lah cara orang buat, ya. Ada orang yang buat intermittent fasting, IF kan, tak makan selama 16 jam. Katalah kalau kita makan kali tak akhir pukul 6.30 ataupun pukul 7 lah, 7 malam sampai 7 pagi esok, itu 12 jam lah. Tambah lagi 4 jam, maknanya pukul 8, 9, 10, pukul 11 ataupun pukul 12 tu lah kira makan tengah hari. Makan tu makan banyak tak apa, makan banyak kemudian buat semula intermittent fasting tu pun berkesan juga. Macam-macam cara tuan-tuan, cuma kita lah buat tak buat, ya tak? Ni sama macam ilmu dan amal lah, ya. Kita tahu belaka cara nak jaga pemakanan, kan? Apa petua-petua dia, tinggal lagi kita buat tak buat, itu saja, ya. Jadi Imam Muhammad bin Hasan Syaibani ni badan besar, ya. Sehingga kan Imam Sufyan Thauri dia kata, ni gemuk apa ni, alim, mana boleh alim gemuk? Alim ni, faqih ni, dia fikir masalah umat. Bila dia fikir, banyak fikir masalah umat, dia takkan ada masa untuk nak makan. Tak cukup makan dia, dan badan dia menyebabkan menjadi kurus. Kamu ni badan besar macam ni sebab apa? Ini nikmat saya, ya. Kamu tak tahu nikmat dengan agama Allah. Kerana lazatnya agama Allah, saya makan banyak. Itu Imam Muhammad bin Hasan Syaibani. Jadi kata beliau, kalaulah semua orang jadi hamba abdi kepada dia, kan? Jadi hamba kepada dia, maksudnya dia kaya, orang yang terkenal, orang yang mulia, ya. Kata dia, aku akan bebaskan mereka, ya. Maksudnya aku tidak mahu ada keterikatan dengan manusia. Tak nak orang pandang tinggi pada aku, kerana aku ni orang kaya, kerana aku ni orang mulia dan sebagainya. Tidak mahu. Kenapa? Kata beliau, kerana orang yang dah merasai kelazatan ilmu, maka amat sedikit teringin dengan apa yang ada pada orang lain. Tuan-tuan, bila kita dah rasa lazat dengan ilmu, kita takkan ingin lagi dengan dunia pada waktu tersebut. Cukup dengan dunia, dengan ilmu saja pun kita dah nak membebaskan semua dunia yang masuk dalam